Assalamualaikum, selamat pagi kembali semula untuk Alakat Pagi edisi hari ini. Yang pertama kita bawakan kepada anda seorang tetamu yang tidak asing lagi ya. Okey, sekarang kita berbicara berkaitan dengan bahasa Melayu itu sendiri. Betul tu. Jadi dalam segmen Alakat Pagi ini kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Awang Sarian, Penasihat Persatuan Linguistik Malaysia dan juga penyandang kursi Zakbar Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Selamat datang Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Okey, jadi topik kita hari ini memang menarik. Merdekakah bahasa? Okey. Kita melihat bahasa itu melambangkan bangsa. Betul. Itu dari sekolah rendah Prof, kita bahasa melambangkan bangsa. Lepas tu kita pula tahu hormat dah macam-macam lagu kita beri bahasa tu. Sekarang kita tak pastilah macam dekat sekolah sebab kita tak pergi sekolah. Cumanya dari segi pengertian yang sebenar mengenai bahasa itu sendiri, bagaimana? Ya, betul bahawa bahasa itu jiwa bangsa. Ya. Hanya perlu kita fahami maksud bangsa itu bukan saja soal keturunan atau etnik. Tapi bangsa itu juga merujuk pada kedudukan dalam sosial. Artinya apa dikatakan bahasa jiwa bangsa. Orang yang menggunakan bahasa yang tepat, yang betul, yang sopan, yang santun, artinya orang yang berdarjat tinggi, orang yang berpendidikan, orang yang berbudaya tinggi. Itu juga maksud bangsa. Bangsa satu memang betul merujuk pada kaum ataupun keturunan Melayu, Cina, India, Inggeris, Arab dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahasa juga berkaitan dengan soal kedudukan dalam masyarakat. Betul. Jadi orang yang menggunakan bahasa yang santun, yang beradab, itu orang yang sebenarnya berada di kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Itu juga dikatakan bangsa. Jadi bangsa beradab dan sebagainya. Maka itu bahasa yang sebenarnya kurniaan Allah, kurniaan Tuhan pada manusia sebagai satu nikmat besar. Maknanya sama dengan akal. Akal dan bahasa itu satu kesatuan. Tanpa akal, orang tak dapat berbahasa. Tanpa bahasa, akal itu juga tak dapat diketahui pemikiran seorang itu. Jadi pemikiran atau akal itu disampaikan melalui bahasa. Jadi sangat penting bahasa dalam memupuk pribadi, sahsiah seseorang, kerana bahasa itu menjadi alat pemikiran, penyampaian, pemahaman, dan bahasa itu menjadi alat ataupun wasilah pembangunan tamadun suatu bangsa. Al-Quran sendiri Allah menurunkan wahyu itu dalam bentuk bahasa. Ya. Okey, jadi bila bercakap pasal bahasa Melayu, kita katakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar, bahasa rasmi, bahasa ibunda, bahasa kebangsaan. Pandangan Prof sendiri, bagaimana kesedaran masyarakat Malaysia secara amnya mengenai kesedaran dalam menguatkuasakan, dalam memperkasakan bahasa Melayu sendiri dalam kalangan masyarakat kita sekarang? Kajian pernah dibuat pada kalangan tertentu dan didapati bahawa kesedaran sebahagian masyarakat kita terhadap taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar utama pendidikan dan bahasa aspek lain termasuk ekonomi itu sebenarnya masih agak rendah. Pernah dibuat kajian dan pemerhatian apabila dulu dalam program PLKN latihan hemat negara, didapati ada sejumlah pelajar lepasan SPM itu yang memang berada dalam aliran pendidikan formal rasmi. Ternyata tidak begitu memahami makna bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahkan tidak dapat menggunakan bahasa yang baik, yang tepat. Artinya masih ada dalam kalangan masyarakat kita, ini bukan soal ada saja, tapi saya kira agak besar jumlahnya, yang meremehkan ataupun tidak mengambil tahu apa makna bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya dalam kembara dan perantauan saya ke negara-negara asing, kita dapati semangat nasionalisme, semangat kebangsaan bangsa-bangsa lain cukup kuat. Saya bertugas di negara China 5-6 tahun sebagai contoh. Bahasa Mandarin merentas 50 etnik. Jadi ada 50 etnik di negara China, ada 34 provinsi. Saya melihat sejumlah provinsi yang saya lawati itu semua mengutamakan bahasa Mandarin sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, bahasa ilmu. Hatta di wilayah yang penduduk majoritinya bukan orang Cina, misalnya di Xinjiang, itu orang Uyghur. Orang Uyghur adalah keturunan Turki, bukan orang Cina. Tapi kerana Xinjiang itu termasuk dalam satu provinsi dalam negara Cina, maka pelaksanaan dasar bahasa Mandarin sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pendidikan itu ternyata berlaku dengan cukup ketat, cukup kuat. Artinya
negara-negara yang maju, saya juga ada pengalaman 2 kali sebagai profesor tamu di University Frankfurt University di Jerman. Pun bangsa Jerman masih mengutamakan bahasa kebangsaan, dan Jerman kita ketahui negara yang maju dengan perubatan, negara yang maju dengan industri berat, kendaraan, jentera-jentera berat, ternyata tetap mengutamakan bahasa kebangsaan. Jadi tahap pemahaman, penghayatan dan penghargaan pada bahasa kebangsaan di negara kita ni masih perlu ditingkatkan. Jadi berkaitan dengan kemerdekaan ni, saya kira kita patutnya betul-betul merdeka memahami bahasa kebangsaan itu ada nilai prestige, nilai kebanggaan yang tinggi. Sebagaimana kita bangga pada bendera Jalur Gemilang, setiap kali dinaikkan ke puncak tiang, itu orang pun berdiri menghormatinya. Lagu Negaraku dinyanyikan atau dimainkan, orang menghormatinya kerana semua itu dikatakan lambang negara, yang ada prestige, ada rasa kebanggaan yang tinggi pada warga negara. Jadi bahasa apatah lagi sebagai nilai jati diri dalaman, kerohanian, pemikiran, sepatutnya lebih diberi perhatian. Dan ini sebenarnya berlaku dalam kalangan negara-negara maju. Di Belanda juga saya perhatikan, di Perancis, di Thailand, di Indonesia. Jadi negara kita ada kemajuannya, tetapi saya kira memang masih patut dilakukan kempen besar-besaran. Bukanlah maknanya kempen bulanan, itu tak cukup. Tapi dalam program-program dalam pendidikan, co-kurikulum, kegiatan-kegiatan persatuan, bahkan kegiatan jabatan kerajaan, mesti ada kegiatan yang menunjukkan perhatian, kebanggaan pada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa perumahan awam, bahasa perpaduan. Jangan sampai misalnya mesyuarat masih dalam bahasa asing. Minit betul bahasa Melayu, kebangsaan. Ini bagi saya satu permainan silap mata yang sangat tidak elok. Ya, minit mesyuarat, panggilan mesyuarat dalam bahasa kebangsaan. Tetapi mesyuarat dilaksanakan dalam bahasa asing, bahasa Inggeris sebagai contoh. Jadi ini silap mata yang bagi saya sangat tidak sopan dan tidak menghargai makna bahasa kebangsaan sebagai lambang kedaulatan negara. Okey, Prof, semalam kami berbicara juga bersama-sama dengan tetamu yang mana mengatakan kalau dilihat bahasa Melayu lebih mudah untuk dirojakkan. Bahasa Melayu lebih sangat ramai yang merosakkannya. Contohnya kalau guna-guna WeChat kan, ETU contoh macam tu. Tapi tidak berlaku kepada bahasa lain, contoh bahasa Inggeris. Kita tak pernah dengar pun. Sukar itu berlaku. Kenapa bahasa Melayu menjadi pilihan untuk dirosakkan? Ya, ini bukan soal bahasa Melayu mudah dirojakkan, tetapi semangat penutur atau pengguna bahasa lain itu teguh seperti saya katakan. Mereka ada juga bahasa remaja, bahasa untuk bahasa rahsia, ya, bahasa permainan, itu ada. Tetapi mereka tidak mencampur adukkannya dalam konteks yang dikatakan bahasa yang rasmi, bahasa untuk perhubungan awam. Ya. Malangnya dalam konteks negara kita ini, bahasa Melayu dirojakkan seperti yang sudah dikatakan itu kerana kekuatan jati diri, kesedaran dan penghargaan pada bahasa negara itu masih rendah. Itu puncak, itu faktor psikologi. Kalau orang cinta dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa negara, mereka tak akan sanggup meremehkan dan mencampur adukkan bahasa dengan tidak bersistem. Ya. Kadang-kadang kita dapati penyingkatan-penyingkatan itu bukan saja soal ya seperti yang saya katakan tahu jadi apa tiu dan sebagainya. Tiu. Bahkan sebab bunyinya catchy, bunyinya menarik. Ada dalam ejaan dalam WeChat, dalam Facebook dan WhatsApp, Twitter kan ada ADR, ADR tambah R pula. Dalam sebutan tak pernah sebut ADR. Tak ada pun. Dan penyingkatan-penyingkatan yang ya pada saya memang merosakkan bahasa. Daripada terima kasih jadi makasih. Makasih. Sesama. Sama-sama. Alright, okay. Yang ada bahasa Inggeris tu, mulanya okay, sekarang jadi K saja. K. O pun dah hilang. K tu okay. Yang saya macam geram ejaan dia OWKEY. Ataupun okay. Tambah-tambah mandai-mandai. W, okay. Ini sesuatu ya, yang itu faktor psikologi saya. Kalau orang mencintai bahasa, orang tak akan sanggup berbuat demikian. Barangkali adalah konteks tertentu orang nak bermain-main bahasa. Itu berlaku juga dalam bahasa Inggeris. Tapi tak sampai peringkat menjadikan bahasa tu
alat permainan ataupun alat untuk mempersenda-sendakan. Ya, sebab bahasa memang jiwa bangsa sebenarnya yang Prof katakan tadi. Macam saya tertarik juga apa yang Prof katakan tadi. Mengikut pengalaman saya di China, sememangnya masyarakat di sana sememangnya mengagungkan, memperkasakan bahasa Mandarin itu sendiri. Di mana-mana ada perkataan Mandarin, dan kalau pelancong yang datang, kita sendiri yang kena berbicara dalam bahasa Mandarin. Kita sendiri yang kena cari apakah translate untuk ke dalam bahasa Mandarin. Mereka tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi kita sendiri yang harus mempelajari bahasa mereka. Jadi macam pendapat Prof sendiri, kalau contohnya bahasa Melayu sepatutnya digunakan dalam sidang media contohnya oleh pemimpin utama, adakah itu patut digunakan juga di Malaysia juga menggunakan bahasa Melayu? pengalaman di negara China, satu-satu negara sana, mereka sebahagiannya tahu berbahasa Inggeris. Presiden universiti saya itu dari Hawaii University, seorang lagi, kemudian presiden saya yang lain itu dari London School of Economics di University London, ya. Fasih bahasa Inggeris, bercakap dengan kami bahasa Inggeris. Tapi dalam suara rasmi, mesyuarat, taklimat, pertemuan, ada ucapan, mereka akan kembali pada bahasa negara. Dan untuk tamu asing, ini pengalaman yang saya hadapi apabila saya menyambut tamu dari negara kita sendiri. Kita pun menekankan gunakanlah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kerana pasti mereka akan menggunakan Mandarin. Betul. Jadi mereka menyediakan jurubahasa. Kerana itu tak ada masalah. Di universiti tempat saya dihantar oleh kerajaan Malaysia dulu, Beijing Foreign Studies University, sekarang sudah 100 lebih bahasa asing diajarkan. Jadi untuk mencari jurubahasa bagi bahasa apa di dunia ini tak ada masalah bagi mereka. Maka kita perlu juga ke arah itu menyediakan pakar-pakar, sejumlah pakar yang menguasai bahasa dunia. Kalau ada Arab datang, dari China, dari Jepun, dari Korea, dari Switzerland, Finland dan sebagainya, kita layan dalam bahasa kebangsaan kita kerana kita ada jurubahasa. Dengan syarat mesti ada jurubahasa. Itu baru dapat kita menaikkan martabat ataupun maruah bahasa negara. Dan di PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, itu sebenarnya ada peruntukan yang membolehkan negara-negara masing-masing menggunakan bahasa kebangsaan. Tapi dengan syarat kita perlu ada berbelanja sedikit, iaitu membayar khidmat terjemahan atau jurubahasa. Dan itu satu bentuk pelaburan yang jangan dilihat dari sudut pulangan. Dia katakan ROI-nya apa, pulangan, pelaburannya apa. Pulang pelaburan dalam bentuk maruah, nilai, dan orang menghormati negara kita sebagai negara yang baik. Saya pernah dulu sesudah tahun 2009 sudah keluar pekeliling bilangan 9 ya, dari GPA yang menegaskan penggunaan bahasa kebangsaan, termasuk surat-surat dan dokumen keluar negara itu mesti dalam dua bahasa, bahasa kebangsaan kita dan bahasa kebangsaan negara sasaran. Alhamdulillah, teman saya di Jerman, China waktu itu, waktu kita melaksanakan dasar itu, mereka berbangga. Baguslah, syukurlah Prof, kerana bahasa Melayu nampaknya digunakan antarabangsa. Tetapi langkah itu nampaknya sekadar jalan. Kita negara lain begitu, dua bahasa. Tapi yang menariknya, macam Prof katakan tadi, di Beijing Foreign Studies University, ada ada department, bahagian di mana pelajar di tempatan di China yang mempelajari, yang mengambil kursus bahasa Melayu itu sendiri. Jadi bayangkan pelajar tempatan China yang sebenarnya tak ada asas dalam bahasa Melayu berjaya untuk mempelajari bahasa Melayu dalam tempoh masa setahun, 2 tahun, dan terus dapat menguasai bahasa Melayu itu sendiri. Sekarang sudah ada 10 buah universiti di seluruh negara China, di Beijing, di Luoyang, di Guangxi, di Nanning, Guangxi, di Guangzhou, di Tianjin, di Kunming, di Xi'an dan sebagainya. Dan saya mendapati akan bertambah lagi kerana saya ini semacam agen pengiklan, tapi tak ada dapat komisen apa-apa lah, hanya membantu mengiklankan jawatan-jawatan kosong di sana untuk warga Malaysia berkhidmat sebagai guru bahasa atau pensyarah bahasa Melayu, pengajar Melayu. Akan bertambah lagi, saya kira dalam tempoh terdekat mungkin sampai 15 buah universiti. Dan college di Hainan sebagai contoh pun menawarkan diploma bahasa Melayu. Bahkan sekolah menengah di Pujian. Ini saya tahu kerana pengajar itu datang dari Malaysia. Bekas pelajar Universiti Melaya yang saya kenal. Dan beliau itu dilantik mengajarkan bahasa Melayu di sekolah menengah. Artinya, lambat laun bahasa Melayu menjadi bahasa yang terhormat di negara China dan negara lain. Di Frankfurt, saya pernah jumpa tamu di sana, bahkan ada lebih 100 buah institusi seluruh dunia yang mengkaji bahasa Melayu, tamadun Melayu. Jadi jangan sampai di negara kita tu kita katakan seperti nanti kera di hutan disusui, anak di pangkuan mati kelaparan begitu. Mana kita melihat bahasa Melayu itu sebagai
anak tiri ya. Saya tertarik bila Prof cakap contoh Cina kan. KIS menetap di China. Pulang sekali-sekala saja ke Malaysia. Nak bersalin jadi kena balik. Okey. Tengok kalau di negara lain mereka mengangkat bahasa kita ada diploma lagi. Tapi kalau masyarakat kita setengahnya menganggap kalaulah mereka berbicara dalam bahasa Melayu, kalaulah mereka membentangkan satu-satu idea dalam bahasa Melayu, ia seolah-olah macam tak hebat. Bertutur menggunakan bahasa Inggeris contohnya adalah nampak lebih hebat, lebih bagus. Apa komen? Ya, itu masih ada kaitan dengan psikologi tadi. Kita sebahagiannya masih berjiwa terjajah atau yang dikatakan istilah oleh almarhum Syed Hussein Alatas sebagai captive mind, minda terjajah, minda tertawan. Dan ini juga disebut Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah juga menyebut barangkali 7 generasi diperlukan untuk menghapuskan pengaruh penjajah. Jadi memang sebahagian orang kita baik ya dalam bidang ilmu, dalam bidang pimpinan, dalam bidang apapun beranggapan kalau suatu idea ditampilkan dalam bahasa asing, bahasa Inggeris, tampak hebat dan orang bicara pun merasakan dirinya lebih hebat. Sebenarnya kehebatan bergantung pada buah fikiran. Bahasa itu wasilah, alat saja. Jadi kalau fikiran hebat dan orang asing mendapati fikiran itu berguna untuk mereka, mereka akan sanggup membuat terjemahan apa itu yang disebut ilmu dalam bahasa Melayu, fikiran dalam bahasa Melayu. Ini yang kita upayakan sekarang supaya dikatakan kearifan setempat, local wisdom kita itu diangkat. Jadi orang melihat hebatnya tamadun Melayu, tamadun alam Melayu dapat menampilkan ilmu dan temuan-temuan yang baru dan mereka tentu mau belajar dan akhirnya melalui minat itu mereka akan sanggup membuat terjemahan dan belajar bahasa Melayu. Ini sebenarnya kes Cina ini berlaku zaman-zaman moden sebagai kesinambungan abad 15 dan dinasti Ming seperti dalam kajian saya itu Maharaja dinasti Ming telah menubuhkan Jabatan Bahasa Asing dan bahasa Melayu salah satu bahasa yang dimasukkan dalam Jabatan Bahasa-Bahasa Islam sehingga mereka menyusun kamus Melayu Cina. Itu ialah kamus Melayu, kamus pertama berkaitan dengan bahasa Melayu disusun oleh orang Cina. Yang Pigafetta menyusun kamus Itali Melayu itu kemudian 100 tahun kemudian, ya abad 15. Artinya Cina sudah memulakan tradisi mempelajari bahasa asing sebagai jendela memahami tamadun dunia dan melalui itu mereka dapat menguasai ekonomi itu. Saya bertanya kepada Profesor Presiden Universitas, apa tujuan ratusan bahasa asing diajarkan? Kami bermula ekonomi, kami pelajari bahasa anda, sastra anda, budaya anda, sejarah anda, undang-undang anda, agama anda, media anda. Kami tahu budaya anda, pandang hidup anda. Jadi dengan begitu mudah kami masuk untuk mengemai ekonomi kami. Jadi jelas tujuan mereka belajar bahasa asing ada tujuan-tujuannya yang pragmatis. Nah, kita janganlah belajar bahasa asing untuk mendewa-dewakan bahasa asing ataupun beranggapan baru nampak hebat berbahasa asing. Orang Cina tidak begitu. Yalah, kita belajar untuk menambahkan ilmu, untuk menguasai pelbagai bahasa, tapi dalam masa yang sama kita tidak menganaktirikan bahasa kebangsaan sendiri. Dan apa yang menarik juga Prof kan, bila kita tanya kenapa orang lain contohnya di China mereka mempelajari bahasa Melayu dan dikatakan bahasa Melayu antara bahasa yang mudah untuk dipelajari. Betul tak Prof? Memang mudah untuk dipelajari. Kerana dari segi sebutan bahasa Melayu sangat terang. Jadi kalau orang nak menyebut apa yang ditulis itu dapat disebut, apa yang disebut itu dapat ditulis dan ini satu kelebihan bahasa Melayu. Sehingga saya pengalaman mengajar pelajar saya di Beijing dahulu dan juga di provinsi lain lah di China, mereka agak cepat dan mengejutkan pelajar saya nama Melayu seberi nama Noriah, nama Cina Chang Song, baru semester kedua. Sebab itu menjadi juara pertandingan pidato antarabangsa Piala Perdana Malaysia itu tahun 2010. Dan 3-4 kali sudah wakil China Naib Johan, wakil negara lain begitu juga. Jadi artinya kesungguhan untuk mempelajari bahasa Melayu itu akan menjadi satu sebab atau faktor mereka tu. Kalau kita tengok dari satu sudut yang lain, contohnya dari sudut periklanan. Ada yang kata kalau kita macam mencampurkan bahasa, maksudnya rujak ataupun kita santai sikit, adalah lebih bagus. Kena ada elemen catchy di situ Prof. Kalau tak, orang tak beli produk kita. Macam gitu pula alasannya Prof. Ya, santai sedikit tu saya setuju. Maknanya kita dalam bahasa linguistik ada yang dikatakan laras bahasa. Kita pun tahu
dalam bahasa England kita tak boleh menggunakan bahasa yang kaku, bahasa yang terlalu formal. Ya, tetapi jangan sampai bahasa England itu menghancurkan bahasa. Saya melihat dalam bahasa Inggeris sendiri ada unsur-unsur kreativiti dalam England, tapi tidak sampai menghancurkan, merosakkan grammar, tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi faktor sikap, psikologi bagi saya. Jadi kita beranggapan kalau bahasa penuh tak catchy, tapi kadang-kadang bahasa yang campur aduk itu bukan saja tak catchy, bahkan meloyakan. Maaf cakap, saya kata meloyakan. Jadi biarlah kita kembali pada tradisi kita. Elan-elan kita boleh dikatakan banyak yang dapat bersumberkan kekuatan bahasa. Kita ada unsur peribahasa, kita ada unsur kata hikmat, kita ada unsur perbidalan, petatah petitih dan sebagainya. Banyak yang boleh digunakan. Jadi nak tanya juga Prof, bila kita cakap pasal bahasa Melayu ni kan, bila dalam kategori contohnya menyampaikan berita, adakah perlu disampaikan dalam bentuk bahasa Melayu baku ataupun dalam dari segi yang santai juga dibenarkan? Mana yang lebih baik? Bahasa baku ni bahasa yang memang digunakan dalam suasana rasmi. Tidak kira bidang apa, ilmu, pentadbiran, media massa. Tetapi kita tahu juga bahawa dalam media massa ada program atau slot tertentu yang bersifat santai. Katakanlah bicara perbualan, perbincangan, itu memanglah tidak mungkin 100% baku. Semua orang faham tentang itu. Tapi yang sulitnya kalau dalam bahasa Inggeris mereka pun tahu ada colloquial English. Tapi mereka akan bertahan dengan standard English. Dalam soal yang rasmi bukan. Mereka ada colloquial. Arab pun ada Fusha tu, standard Arabic, Arab baku. Tapi mereka juga ada bahasa Ami, bahasa orang awam. Arab komunikasi. Kita faham, tetapi di dalam bahasa lain itu ada garis pemisahan jelas. Dalam penggunaan bahasa Melayu ini kadang-kadang orang tak jelas. Ada percampur bauran antara yang bahasa yang baku, yang standar dengan bahasa dialek ataupun bahasa basahan. Saya sebut basahan kerana macam pakaian lah. Pakaian basah ni kita gunakan untuk apa? Ketika di rumah, santai-santai. Di pejabat tak boleh pakai basahan kan? Tak pakai kain batik, pakai t-shirt gitu, tak boleh. Yang lelaki pula tak boleh pakai kain sarung batu, pakai baju kulit, belengging saja kan? Jadi kita kena faham bahasa tu ada tingkat-tingkatnya lah. Okey. Baik. Dan kalau kita tengok sekarang, kita dah sentuh tadi tentang WeChat, WhatsApp, apa dan sebagainya, bahasa rojak dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan, Prof, untuk kurangkan? Tentu yang paling sarana paling berkesan tentulah pendidikan. Tapi pendidikan akan mengambil waktu yang panjang. Satu, pendidikan jangan hanya tertumpu pada kurikulum, maknanya dalam pengajaran di bilik darjah saja. Itu formal. Tapi cubalah dibudayakan bahasa yang cantik, bahasa yang sopan, bahasa yang indah itu dalam kegiatan-kegiatan gerko ataupun gerakan kurikulum dalam persatuan, dalam permainan. Bukan tak boleh mereka menggunakan bahasa yang bersahaja, boleh, tetapi ada ruang-ruang yang boleh dimasukkan bahasa yang saya katakan bahasa santun, yang cantik, yang indah itu. Tidak cukup dalam kerana sosialisasi ini bukan hanya berlaku dalam pendidikan formal di sekolah atau institusi pendidikan. Dalam keluarga, ibu bapa pun patut mengasuh anak-anak sopan. Contohnya sekarang ini, anak-anak sebahagiannya sudah tidak pandai berterima kasih. Diberi apa pun senyap saja. Berlalu, tak ada terima kasih ayah, terima kasih ibu. Itu kesopanan, kesantunan bahasa sangat penting. Ataupun bertemu dengan orang, mengucapkan salam, bertanya kabar. Ya, sekurang-kurangnya tak payah formal sangat. Apa kabarkah anda pada hari ini? Jangan begitu. Tak perlu. Apa khabar? Sehat. Ada, itu yang dikatakan bahasa bertata susila. Ini peranan keluarga. Tapi kalau keluarga sendiri sudah tidak mengabaikannya ini. Termasuk dalam soal kata panggilan. Betul lah, bahasa barat anak boleh panggil Bapak John saja. Bahasa Melayu tak boleh. Jadi kita ada tata tingkat, yang tua dituakan, yang muda disayangi, yang ditua dihormati, yang muda disayangi. Kata panggilan sekarang, orang misalnya saya sendiri baru-baru ini, itu dah sebuah majlis rasmi. Saya tahu peringkat umur saya memang layak boleh dipanggil Pak Cik. Tapi tak sesuai dalam satu majlis seminar, ada orang menyapa, Pak Cik nak ke mana? Tak sesuai. Saya kata saya datang sebagai pembentang tata kerja. Baru dia terkejut. Saya tak minta dipanggil datuk ke profesor, tapi dalam adat Melayu, sekurang-kurangnya kalau kita tak tahu pangkat orang tu panggil cik pun tak apa. Jangan panggil Pak Cik. Saya ingat seorang profesor, saya jangan sebut nama di UM. Profesor yang lemah lembut, wanita.
mengepik fail untuk pergi kuliah. Tiba-tiba disapa oleh seorang pelajar baru. "Makcik, mana pustakaan makcik?" Mustahil dalam kampus ada makcik nak ke pasar. Ya. Tak boleh. Jadi semua panggil puan. Puan, boleh saya tahu di mana pustakaan? Pelajar baru dia tak tahu, tak apa. Inilah dalam kelas sendiri, dalam kuliah di UM, saya pernah dipanggil pakcik juga. Jadi saya beritahu pelajar saya itu, saya rasanya tak pernah kahwin dengan makcik kamu. Sampai saya terpaksa sergah dia begitu. Ya. Ini adab sopan yang patut dibudayakan dalam keluarga. Dan persatuan, satu persatuan belia, satu persatuan dalam masyarakat perlu mainkan peranan. Jangan hanya bergerak dalam konteks kegiatan sukan gitu gini, kegiatan-kegiatan berbasikal yang riadah, okey bagus. Tapi selitkan, sisipkan, terutama dalam golongan belia, persatuan belia. Tapi jangan lupa juga golongan yang mantan belia pun kena tanggungjawab ya. Persatuan orang-orang dewasa apa semua ni, veteran. Kerana kadang-kadang juga yang merosakkan bahasa orang-orang lama pun begitu juga. Jangan menyalahkan orang muda saja ya. Tapi itulah bila Prof kongsikan tentang pengalaman kan, kalau kita di Menara Radio ni pun kadang-kadang kita menerima pelbagai jenis tetamu. Kita faham kalau tetamu-tetamu yang mungkin dari luar negara, kita perlu menggunakan bahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang apa yang mengecewakan saya secara peribadi lah kan, nama sedap namanya, tapi tak boleh pula bertutur dalam bahasa Melayu. Bila cakap dalam bahasa Melayu tu, dia bunyi macam London-London. I feel so English. Contohnya, ni macam mana ni? Ataupun dia kata, I don't feel at home. Cakap bahasa Melayu. Memang kalau kita cakap Melayu tu macam, sorry, 3 kali sorry dia. I have to say sorry jugalah. Ya, kita lihat bahasa dalam konteks lah. Kita tahu, mungkin ada juga orang mengatakan, jangan taksub, betul. Saya pun tak pernah taksub, jong bahasa tak pernah taksub. Kalau kita ke negara asing, tentulah kita secepat mungkin berbahasa apa yang dipahami oleh bangsa penduduk itu. Mereka tak mungkin semua penduduknya faham bahasa Melayu. Jadi kalau kita bercakap Melayu kerana semangat kebangsaan, itu namanya taksub. Jadi konteksnya kita berbahasa. Kalau berbahasa Inggeris, sikit-sikit bahasa Arab kita boleh bercakap Arab. Sikit-sikit saya pernah bahasa Belanda, sampai Belanda saya bercakap sikit bahasa Belanda. Apabila dah tak tahu, saya pusing balik bahasa Inggeris. Tapi kita nak menunjukkan bahawa kita menghormati bahasa mereka. Jangan sampai di Perancis pun nak cakap thank you, mereka tak terima. Dia mesti buku. Sebagai contoh sekurang-kurang ya. Ya, ini sekali lagi masalah jati diri lah. Di Indonesia, pernah waktu saya berada di China, waktu itu Presiden Megawati diwawancara oleh English Channel, memang saluran yang berbahasa Inggeris. Ditanya dalam bahasa Inggeris, tapi secara selamba beliau menjawab dalam bahasa Indonesia. Bukan dia tak faham. Kalau dia tak faham, dia harus menunggu orang terjemahkan. Dia terus menjawab spontan. Kerana itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia, dari pemimpin tertinggi hingga ke peringkat bawahan. Kalau di sini PA kan, pion, itu hendaklah mengutamakan bahasa negara, bahasa nasional. Negara kita sebenarnya ada peruntukan itu. Tapi penguatkuasaan, kita nak peringkat sana nak membudayakannya. Membudayakan bukan macam-macam, semua golongan lah, dari pimpinan atas sampai peringkat pegawai, ketua usaha kementerian dan sebagainya. Yalah, kita nak kembalikan balik zaman kegemilangan bahasa Melayu sebab dah berkurun berabad lamanya dahulu bahasa Melayu, lingua franca. Zaman klasik dulu, dua orang saya Belanda, Van Linschoten dan François Valentin mengatakan bahasa Melayu abad 16 sama taraf dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis. Kita tahu Latin Perancis bahasa lingua franca, bahasa ilmu, bahasa puisi, bahasa undang-undang. Itu pada abad 16 diakui oleh sarjana-sarjana asing. Jadi itu sudah terbukti dalam sejarah. Semua kitab dalam bahasa Melayu waktu itu. Baik, kita nak baca juga komen rakan-rakan kita. Kata Izzah Khalid, pengalaman waktu berada di California di sebuah pasar raya, bercakap dengan anak-anak, tiba-tiba ditegur oleh seorang warga tempatan. Beliau bertanya dari mana, kerana tertarik dan rasa familiar dengan bahasa yang saya gunakan lah. Jadi bila kata dari Malaysia menggunakan bahasa Melayu, beliau mengangguk dan mengatakan beliau pernah datang ke Malaysia dan memuji bahasa kita kerana lenggok bahasa yang unik dan sedap didengar. Jangan sampai terjadi di kota London dulu. Orang tu tahu berbahasa Melayu. Jadi waktu naik kereta api ada anak-anak muda Malaysia yang mengatakan, sibuk betul si beruk ni katanya. Kerana dia berjanggut berjambang. Waktu dia nak turun di satu stesen, ini beruk tua mau lalu katanya. Terkejut anak muda itu. Orang tu pun tahu bahasa Melayu. Jadi jangan sangka orang asing tak tahu bahasa Melayu. Betul. Okey, baik. Tapi mungkin Prof, dalam kesempatan lebih kurang 3 minit ini, apa lagi sebenarnya yang boleh kita lakukan khususnya dalam kalangan generasi Melayu untuk mantapkan bahasa? Saya melihat bagaimanapun aspek penguatkuasaan itu sangat penting. Kita ada peraturan, macam-macam peraturan. Saya ambil satu contoh saja. Undang-undang kecil pengiklanan itu sudah jelas.
bahasa kebangsaan diutamakan. Dari segi saiz huruf, tulisannya, warnanya, tempatnya. Bahasa asing diizinkan. Itu sangat demokratis negara kita. Sangat terbuka. Bukan tak boleh bahasa asing, boleh. Jangan saiz tulisan lebih besar. Jangan warna lebih menyerlah. Jangan kedudukannya lebih utama daripada bahasa kebangsaan. Nah, kalau itu pun tak dapat dipatuhi. Maka itu Dewan Besar Pusaka sampai sekarang saya kira masih memberikan khidmat nasihat bahasa, pengesahan bahasa. Di lobi Menara Dewan Bahasa, kalau siapa berkunjung itu ada luas kawasan untuk orang datang, syarikat dan sebagainya, datang untuk mengesahkan penggunaan bahasa tepat. Baru mereka boleh mengajukan permohonan pada kerja tempatan atau Dewan Bandara Kuala Lumpur ataupun Dewan Bandara dan sebagainya untuk diberi permit bagi menaikkan iklan, memaparkan nama tempat, nama bangunan dan sebagainya. Tapi itulah penguatkuasaan pada pihak misalnya majlis tempatan ataupun kerajaan tempatan. Itu perlu tegas. Itu juga dalam peringkat pentadbiran. Mana mungkin dalam 62 tahun kita merdeka masih lagi bahasa kebangsaan tak digunakan dalam mesyuarat, dalam paparan di premis pejabat. Maka itu dulu dan sampai sekarang pun UBP mengadakan program audit bahasa Melayu. Pada audit itu kita dapati ada peningkatan. Berbondong-bondong orang pejabat kerajaan dan semua minta kursus bertalu-talu. Mereka baru sedar, rupanya kami selama ini tak betul faham bahasa Melayu yang baik, bahasa Melayu yang sesuai untuk pentadbiran dan sebagainya. Itu ada kesan. Jadi penguatkuasaan bagaimanapun hendaklah dilaksanakan. Ini yang berlaku di negara China, penguatkuasaan. Di negara Jepun, Korea, itu semua tempat telah kita kunjungi dan kita ada rakan-rakan, ada kerjasama ilmiah. Kita tahu cara mereka penguatkuasaan undang-undang negara. Itu sangat penting. Jadi akhir sekali Prof, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, tajuk kita Merdekakah Bahasa. Adakah bahasa kita sudah betul-betul merdeka, Prof? Saya boleh mengatakan dengan tegas kita sudah merdeka, tetapi ada aspek yang ternyata belum merdeka. Dari segi sikap, mentaliti, psikologi, kemudian kepekaan kita untuk menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Kalau kita masih lagi beranggapan bahasa asing itu lebih baik dan ditiru, maka belumlah merdeka sepenuh-penuhnya. Jadi kita sudah merdeka tapi perlu memperkukuh kemerdekaan itu dengan menyempurnakan aspek-aspek yang ternyata belum cukup merdeka. Okey. Jadi itulah dia bahasa, jiwa bangsa, bahasa, melambangkan bahasa, sama-samalah kita memperkasakan bahasa Melayu. Bukan saja tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka, betul, tanggungjawab semua. Semua pembuang MyCard dan MyKit. Okey, MyKit. Okey. Baik, apa terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Profesor Datuk Dr. Awan Sarian, Penasihat Persatuan Linguistik Malaysia dan Penyandang Kerusi Zabah Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Seronok dengar Prof cakap tu. Sedap lengkok bahasanya tu. Mudah-mudahan kita akan merdeka dengan sebenar-benarnya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik, untuk anda kena terus dengarkan kami 9 pagi kita bawakan Dunia Niaga bernama Radio. Terus dengar Mentari Minda menyinari pagi anda.